هذا فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita terus mula hadis ke-35. Hadis ke-35. Tentu maaf atas kesilapan announcement tentang waktu hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu siapa tak ada buku? Boleh. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling berhasad atau berdengki, melakukan najash ataupun menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot. Dan janganlah sebahagian daripada kamu saling menjatuhkan harga pada jual beli sebahagian yang lain. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, dia tidak membiarkannya, dia tidak mendustakannya, ataupun dia tidak menipu kepadanya, dan dia tidak menghinanya ataupun meremehkannya. Dan takwa itu adalah di sini. Takwa itu adalah di sini. Nabi sebut 3 kali. At-taqwa huna. Takwa is here. Nabi tunjuk kepada, itu maksud wa yushiru ila sadrihi salasa marrah. Dan sambil menunjukkan ke dadanya 3 kali. Dan sambungannya adalah, cukuplah keburukan seseorang itu jika dia menghina saudaranya semuslim, dan haram di atas seorang muslim darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad dan Ibnu Majah dan selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 sahabat, antaranya Abu Hurairah. 4 sahabat yang meriwayatkan hadis, bermakna hadis ini berupa macam ni lah. Ini Abu Hurairah, kemudian Sa'id. Hadis yang kita baca sekarang ialah jalur yang ini sampai ke Imam Muslim, dan ada banyak jalur lain lagi. Dan di bawah Abu Hurairah ada 15 students yang meriwayatkan hadis ini. Jadi students tu ada, jadi bermakna ada banyak jalur lain lah di bawah Abu Hurairah. I think we all understand lah sikit-sikit Abu Hurairah saja 15, kemudian sahabat-sahabat yang lain adalah beberapa lagi. Saya tak sempat nak check all the chain of narrative. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis dipanggil ini syajar, pokok. Dia bercabang-cabang.
macam mana datang hadis. Kebanyakan dari kita cuma tahu satu ni kan, when it is narrated to us, but actually it's more than that lah. Ramai yang meriwayatkan, ada yang meriwayatkan secara pendek, ada yang panjang. Contohnya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim ialah aku brother ataupun saudara Seorang muslim ialah saudara kepada muslim lain. These words ataupun sentence ni penting juga. Dan kita boleh guna banyak kali kan. Untuk family kita kalau gaduh-gaduh, relax kan, al-muslimu akhul muslim. So logik tak untuk satu ustaz meriwayatkan hadis ni itu sahaja. Dalam kata-kata dia, tak, dalam kuliah dia tak meriwayatkan yang panjang macam saya baca tadi, tapi dia ambil sebahagian. Logik kan? So that's why periwayat pun jadi ramai. Dia ambil sebahagian. So bukan semua perawi ambil semua perkataan ni. Lebih kurang 13 atau 14 subjek dalam hadis ni. 14 subjek. Mungkin ustaz yang tengah mengajar tu just nak fokus on 2 things. So dia sebut itu saja. Jadi anak murid dia akan salin. Anak murid akan salin dan jadi dan terus dan sebegitulah seterusnya kan. Sebagaimana kalian semua followers here pun meriwayatkan perkara-perkara dari saya. Ada tak? Siapa yang meriwayatkan perkara saya? Tolonglah buat. Ada? Tapi mesti bukan 1 jam cerita kan? Sebahagian kan? Okay, dan mestilah perkataan saya akan diubah. Kalau saya sebut dan, awak kata mungkin lah kan, saya punya koma jadi awak punya titik kan. Betul tak? Sebagaimana kita faham, kita akan riwayatkan. So, ada yang meriwayatkan dengan makna, ada yang meriwayatkan dengan lafaz. Very specific. Apa yang cikgu cakap boleh tulis. Okay, ini hadis ke-35. Banyak perkara yang kita akan belajar insya-Allah hari ini. Tapi perkara-perkara ini bukan perkara baru dalam hidup kita, insya-Allah. Pertama sekali, Nabi kata la tahasadu. Jangan hasad. Apa maksud hasad? Siapa nak try? Hasan kita tahu. Ada student sini. Apa maksud hasad? Hasad dengki, orang Melayu panggil. Hasad dan dengki juga tu. Saya pun tak tahu beza dia. Tapi hasad Arabik saya tahulah sikit. Hasad ialah try. Dalam bahasa Inggeris cemburu, jealousy. Any other word? Envy. Okey. Jadi saya akan tanya lagi, apakah itu envy? Kita tak puas hati dengan apa yang orang lain ada dan kita nak letak dia di usaha kata dia. Okey. Berarti kata nombor 1 tak puas hati. Nombor 2, kita nak kita nak apa yang dia ada. Tak puas hati dengan apa yang orang ada. Dan kita nak perkara tu. Kita nak hilang. The person doesn't want the one person has. Tiba-tiba hilang. Oh, dan nombor 3, sister tabah. Orang yang tu dia, Kalau boleh, biar hilang daripada dia. Betul? apa yang dia ada hilang. Okey, apa yang dia ada hilang. Bunyi orang jahat habis ni. Awak dengki. Dengki kan. Agaknya ini yang dipanggil hasad dengki kianat dia. Semua ada. Atau buat tak nak orang lebih dari dia. Tak nak orang lebih dari dia. Softer version dia. Okay, betul. That's one of the reason why we have hasad. Dan sebenarnya, alhamdulillah, ulama dah beribu-ribu, 1400 tahun. Kalau kata ribu-ribu tipu kan, 1000 tahun lebih. Memang dia kalau cakap pasal hasad, inilah dia hasad. Tetapi the core thing in hasad, perkara teras dalam hasad yang mana satu? Mana yang paling penting? Apa yang ada hilang. Berarti kata apa yang ada hilang. You rasa? Tak puas hati. Okey, jawapan benar ialah nombor 1. Ini memang common kan. Ini yang dia kena start dengan tak puas hati dulu. Tak suka orang lain dapat blessing. Kan? Then from that kita sakit hati, kita rasa aku pun nak juga. Apa yang kita nak sangat? Mereka tak tahu. Katakanlah orang tu ada apa, ilmu yang baik. Kita tak puas hati dia pandai dari kita. Okay?
Tapi dia akan berubah sikit nanti, dia akan improve, dia akan gradually increase. Tak puas hati, kemudian kata kita nak benda tu, lepas tu tak dapat. Biasanya tak dapat lah kan, sebab orang jahat mana pun dapat ilmu sangat. Dia kata apa? Kalau aku tak dapat, kau pun tak patut dapat. Kan? Dia hilang, dua-dua tak dapat, puas hati kan? Betul tak? Dan ini yang berlaku, yes, kepada iblis. Bila dia tak puas hati dengan apa yang Allah beri kepada Manusia. tanah ni kan? Dia api, dia sangat special. Dia tak puas hati. Kenapa bagi pada Adam dua perkara? Apa dia? Nombor satu, respect from all the makhluk, diwakili oleh malaikat. Nombor two is dia dapat knowledge yang orang lain semua tak ada. Campur-campur knowledge, still tak sepandai Adam. Malaikat. Yang tu saya dah cuba. Dua tak puas hati. 3 kali. Siapa lagi? Apa ni? Asli. Sekarang okey. Okey. Dekat. Siapa? Boleh macam Dia ganggu frekuensi. dari zaman kami macam. So, dia ada dua kemarahan dia kepada Allah, ada dua perkara, iaitu kelebihan lah yang Nabi Adam ada. Okay? Dan sebab itu apa dia buat? Dia sangat-sangat berusaha supaya perkara ini hilang dari manusia, iaitu self-respect and respect from others, which is selalu dia akan bisik-bisik pada kita untuk hilangkan kehormatan kita pada diri kita kan. Akhirnya buat dosa kita akan hilang respect kan. Kita akan buat perkara-perkara yang memalukan diri. Tak malukan pada orang pun, kita malu pada diri kita pula. Akhirnya kita kata aku jahat. Faham tak? Rasa the guilty conscious and all. Number two, knowledge. Apa yang manusia boleh attain jauh lagi baik daripada semua makhluk lain. Tapi syaitan akan sentiasa bisikkan bahawa tak payahlah nak belagak-belagak jadi ustaz, tak payah nak buat-buat baik, tak payah kan? Sampai sekarang. Dan pada dia, iblis ni lah contoh paling baik lah. Kalau aku tak dapat, kau pun tak patut dapat. Padahal dia boleh je sabar. Okeylah, aku seorang je pergi, korang pergilah happy-happy dekat jannah. Tak. Sebab aku tak dapat masuk jannah, korang semua kena ikut aku. Dan perangai ini bukan pada iblis saja, ada kat manusia juga kan. Betul tak? Kalau tak puas saja pun kita bom, sudah semua orang mati. For example lah kan, macam kan. Okay. Second, hasad. Apakah simptom-simptom hasad? Siapa ada hasad kat situ? Siapa nak mengaku dia ada masalah hasad? Boleh jumpa saya di klinik. Ada. Kononnya manusia semuanya dilahirkan dengan perasaan yang ada unsur hasad. Faham tak? Dia tak boleh kata aku tak pernah lah hasad. Pelik, hasad tu apa? Macam tak ada siapa boleh tipu manusia lain macam tu. Especially saya. Tak boleh tipu saya. Dan tak elok kan cikgu. Memang manusia ada hasad kan? Tinggal nak angguk, tak nak geling je. Okey. Jadi sebab cumanya benda tu is a fleeting thing lah. Dia datang, hilang. Tengok orang tu ada kelebihan sikit, dia orang betul, hilang. Kita istighfar ke, tak apalah, semoga dia guna benda tu untuk kebaikan. Pasal kaya sangat ni kan, dah lah tak berapa baik. Aku yang pergi masjid, dia pergi masjid sekali-sekala. Kenapa dia kaya sangat ni? Tak puas hati kan? Tak apalah, mungkin Allah ada plan yang lain untuk orang tu. Oh, maybe Allah akan buat aku kaya di jannah. Amin. Jadi semua orang ada fikiran macam tu. Dan kalau kita ingat pelajaran kita yang 2 minggu lepas, 2 minggu lepas, tak ingat sangat. Tahun lepas. Tahun lepas baru betul. Bahawa kita tak kalau kita berniat nak buat jahat, kita tak dapat dosa, betul tak? Kecuali ia satu keazaman yang dihalang sebab circumstances. Betul tak? Saya memang nak bunuh A, tapi tak boleh pergi sebab banjir je. Lepas banjir saya akan pergi. Tapi lepas banjir saya pula
mati, example lah. Adakah saya dikira sudah bunuh dia? Yes. Di sisi Allah seolah-olah saya sudah buat perkara itu. Sebab saya yang menghalang perbuatan saya ialah circumstances. Betul-betul saya nak buat. Dan ini dalam hadis yang kita agak ramai sini ada, insyaAllah masa tu. Dua orang saling berbunuh. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Jadi sahabat Nabi tanya, macam mana yang bunuh aku faham, yang kena bunuh pun masuk neraka, kenapa? Dia tak buat lagi. Nabi kata, bukankah dia berazam untuk bunuh seorang Nabi? So, yang menghalang dia daripada bunuh ialah sebab dia mati. Okey, sama macam yang ini. Just bayangan kan, datang sekejap, that's not a problem. Sebab itu memang normal. Okay, itu yang buatkan kita manusia tau. Kita nak berusaha. Tengok orang tu hebat sikit, kita pun nak hebat. Tengok dia kaya sikit, kita pun nak kaya kan. Okay. Tetapi isu dia ialah bila kita simpan perasaan tu kan? Dan mula berfikir, tak patutlah Allah bagi kat dia. We won't use that kind of words. Cuma je macam, kenapa dia dapat faham tak? Actually kenapa tu dalam kurungan ada pembuat dia ke tak? Contohnya kita marah hujan. Bodohlah hujan ni kan. Sebenarnya you marah siapa? You marah air ke? You marah awan? Tak. Betul tak? Sebenarnya ada silent pembuat tu kan, yang tak disebut itu. Sepatutnya Allah lah bagi siapa yang ada tauhid. Betul tak? Kalau yang etis lagi dah nampak dia tak pandai kan. Dia marah siapa? Dia kan cakap semua just jadi saja. Why are you so angry kan? Sepatutnya lah seorang etis tak patut marah lah. Dia patut relax. Okey. Jadi semua kita ada problem ni. Cumanya hasad yang sebenar itu tak puas hati dengan apa yang Allah bagi pada orang lain. Apa simptom-simptom dia? Nombor satu, dia semua berada. Logiknya apa dia? Susah untuk kita puji orang yang kita hasad. Sampai dia yang macam hebat sikit, kita akan rasa dia tak worth it lah. Tak faham tak? Dia tak layak untuk dapat. Jadi bila orang cakap pasal dia, tahu tak, anak dia apa ni? Anak dia pandai lah kan, apa-apa kan. Oh ya ke? Oh, you dah pernah dengar, tapi tak nak tambah pun. Dia macam malas-malas dengar. Oh ya ke? Oh baguslah, good for him lah. Good for him lah kan, macam tu je. Sebab itulah simptom dia. Satu. Nombor dua, kita akan tutup kebaikan dia. Bila orang cakap pasal siapa yang suka pergi volunteer, yang pergi ke Kelantan hari tu siapa? Doktor ni, Brother Rizam, Brother ni. Tapi tak nak sebut yang nombor 6 ni. Adalah these people, dari pun dalam rajin lah, tapi tak nak sebut John sebab dia jealous dengan John kan? Jadi kita akan tahu kenapa aku tak nak, susah untuk aku cakap kebaikan dia. Aku tutup kebaikan dia. Something is wrong. Kemudian kita akan fokus kepada apa yang buruk sahaja tentang dia. Betul dia buat, tapi kita fokus kat situ saja. Kebaikan dia mungkin ada 6, keburukan dia 4, kita akan fokus pada 4 sahaja. Tapi yang ada boleh? Ada kan? Okay. Dan kita boleh cek diri kita kalau kita ada simptom-simptom hasad ni. Ialah dalam doa kita tak doa pun dulu. Kalaupun dia ada susah ke apa tu, kita tak doa pun dulu. Bermakna kita sebenarnya berhasad atau berdengki dengan dia. So macam mana nak free from these things, this perasaan hasad? Kita happy kalau something bad. Thank you. Terima kasih. Ada. Satu lagi Brother Salim point out. Thank you. Kita akan happy kalau keburukan berlaku pada dia. Dan saya rasa benda ni tak ada siapa pun terkejut kan bahawa ada orang perasan macam ni. Betul tak? Siapa terkejut bila dengar pasal hasad ni? Tak ada kan? Semua kita ada kan? Maksudnya faham. Dan ada lah faham. Okay. How to be free from hasad? Number one, insyaAllah, must make doa for the person. Kalau dia akan datang, so cara nak lawan ialah ubat dia memanglah pahit sikit tapi bagus. Ubat dia ialah make doa for the person. Kan, kita lawan perasaan kita. Nombor satu. Nombor dua, Spesifik make doa on benda yang kita hasad. yes,
Sebab tu Nabi kata dalam hadis, dia kata apabila kamu melihat satu kebaikan, kelebihan seseorang, what do you say? Masya Allah. Masya Allah wa tabarakallah. Betul tak? La haula wa la quwwata illa billah. Ada tak? Pernah dengar tak hadis ni? So sebenarnya barakah, kita tengah doakan barakah ni. Barakah means what? Orang kata berkat. Berkat maksud apa? Blessing still not answering. Continuous goodness. Yes. Actually continuous goodness. Barakah, when you make doa for barakah, that means, for example, Brother John ni, ataupun Johan, ada kereta. So saya kata, oh Masya Allah, tabarakallah kan, good that you have, Alhamdulillah, baru ke apa ke kan. Okay. What am I trying to say is, may Allah preserve this with you and also add more to it. Itulah barakah. Faham tak? Apa yang ada simpan dan tambah. Give, or is it give goodness out of the car? Bila kata tambah, bukan tambah kereta lah. Tak semestinya kereta tu macam beranak. Tapi macam betul lah, goodness lah, the genuine goodness from this. Daripada kereta ni dia boleh generate another goodness. Yes, kau boleh buat pahala, you go to masjid and all. So genuine goodness. Nombor 2, kita kena belajar tentang the evils of hasad, like what we are doing today. Okay. Number 3, kita kena increase our iman about akhirat. Kalau kita check betul-betul, maksud apakah masalah orang yang hasad ialah dia tak puas hati dengan blessing of others kan. So ini stemming from what? Dari mana datang dia tak puas hati dengan saya hidup, tapi saya tak puas hati kenapa John ada 2 biji kereta, saya ada 1 je. Fokus on duniawi. Yes, actually kita tengah fokus duniawi. Lagi satu, atas sikit, apa yang kita tak puas hati sebenarnya? Tak puas hati dengan Allah punya plan sebenarnya, betul tak? Macam tak adil lah Allah, kenapa John dapat 2 kan? Why don't I get 2 also? Kan? Sebenarnya itu ada isu apa? Isu iman kan? Iaitu the belief. So, nak lari daripada hasad, nak kurangkan hasad, kita kena increase our iman in akhirat. Iaitu yang betul-betul kita nak dari Allah, bukan kereta, rumah, betul tak? Kapet baru, langsir baru, bukan lah. Ataupun kenaikan pangkat. Really kita betul-betul nak ialah yes, jannah. Itu yang terbaik lah. Dekat sana kita dapat semua lah, InsyaAllah. Amin. Betul tak? Ingat berlalu. Okey, apakah contoh hasad? Siapa nak bagi contoh hasad? Satu kita dah cakap dah, Iblis kan? Iblis tak puas hati. Nombor 2, jangan baca buku ni. Yahudi hasad dengan orang Nabi. dengan Nabi Muhammad dan Muslim lah, dan Arab lah. The kemunculan Nabi, ya into the Arabs. Yes. Dia bajet Nabi akan keluar daripada Kaum kaum sendiri. Jews. Tiba-tiba keluar dari Arab, sebab tu dia kata aku tak nak mengaku bahawa kau Nabi. They know. Dan Allah sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'u. They know you like they know their own kids. Sebab dalam Taurat memang dah ada dah description. Memang turun-temurun diorang ada describe dah. Nabi ni macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Faham? Tapi bila betul-betul that guy come, oh you're not from my tribe, you're not from my people. Hoping for another one. Still waiting. Lain? Okay. Iblis dah, Jews dah, lagi? Aman. Ya? Aman. Apa dia problem dia? Dia penghasut. Dia- Dia penghasut Fir'aun. Dia penghasut Fir'aun. Dia dengki dengan siapa? Bukan dia memang dah kaya. Dia dah hasad. Dia greed lah kan. Dia nak banyak lah. Ada tak dia macam dengki dengan orang lain? Saya tak pasti tak tahu ni. Dia tak puas hati dengan Nabi Ibrahim. Jangan besar. Asyur kan? Dia tak apa lain? Habil, Masya Allah. Itulah dosa yang ketiga dalam dunia. First punya dosa ialah dosa Iblis. Iblis dulu. Kan Iblis cakap kan Iblis telah rajim kan, dia telah jauh daripada blessing. Second dosa ialah Bayu.
Adam alaihissalam. Power. Adam dan Hawa. Dosa ketiga, Habil. Kan? Sebab apa? Dia tak puas hati. Sebab Habil dapat isteri yang lebih, pada pendapat dia lebih cantik daripada isteri dia. Betul tak? So dia tak puas hati dengan Habil, gaduh-gaduh sampai bunuh. Kalau dua-dua isteri sama rupanya, agak-agak Habil akan bunuh Habil tak? Tak. Ataupun Kabil sahaja anak dan Kabil terpaksa kahwin dengan satu perempuan. Ada tak Kabil nak marah dengan Habil? Habil tak kahwin-kahwin lagi. Tak ada. Isunya ialah why you're getting more than I get. Itu je. Kenapa kau dapat lebih? Tak puas hati dengan the plan of Allah. Okay, Kabil dan Habil. Lagi? Abu Jahal. Yes. Apa Abu Jahal buat? Tak ada authority. Dia nak authority of the Makkah kan. So when Muhammad came, so it's a challenge to him. The authority. Okay. Boleh saya bagi detail sikit? Saya tambah. Abu Jahal is from the clan of Bani Makhzum. Dan Nabi Muhammad from what clan? What tribe? Bani Hashim. Rupa-rupanya dekat Mekah, sebelum Nabi berhijrah, Nabi akan solat di rumah dia. Sebelum solat itu diwajibkan, Nabi akan solat malam. Okay? Solat malam was wajib upon Nabi and also sahabat yang masuk Islam masa itu, setahu saya ingat saya, okay? Tapi Nabi confirm wajib. So Nabi akan solat malam dan dia akan baca Al-Quran lah, standard. Jadi bila Nabi baca, you kena bayangkan bahawa Mekah tu bukan sibuk macam sekarang. Yang duduk keliling Mekah mungkin berapa orang? Yes, kira-kira lebih kurang dekat 1,000 je, campur-campur tolak dekat Mekah penduduk. Jadi rumah dia sikit-sikit je. Jadi bila Nabi baca Quran, dan masa tu bayangkan malam yang tak ada LRT apa semua kan, tak bising tau. Jadi malam yang macam malam dekat kampung-kampung ataupun lautan, very quiet kan. Sini pun ada cengkerik, mungkin dekat sana tak banyak cengkerik pun sebab pada pasir kan. So memang senyap, so suara dia akan jauh sikit sampai kan. Jadi rupa-rupanya ada 3 orang besar from Quraisy, Quraisy. Beberapa hari pergi diam-diam seorang-seorang without other people's knowledge, pergi nak dengar ayat Quran. Sebab apa? Diorang sangat suka poetry. Betul tak? Dan ini poetry yang paling sedap lah. Okay. Maksudnya pula sedap. So diorang akan diam-diam pergi dengar apa yang Muhammad yang cakap. Kalau open-open nanti orang akan cakap, oh kau nak ikut Muhammad. So diam-diam pergi dengar dekat rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah diorang ni? Yang saya ingat ada 2 orang, Abu Sufyan dan Abu Jahal. Okay, dan seorang ni saya lupa nama dia. So tapi bila nak dekat pagi-pagi tu kan, nak dekat habis solat tu, diorang pun lari-lari lah balik rumah. Tapi beberapa kali diorang bertemu 3 orang. So saya macam tak faham, why is this guy outside, kan, this hour kan. Bukannya ada pub apa kan. Balik rumah. So 2-3 kali macam tu, sampai dia kata, okey lah, jom kita mengaku lah. Kau buat apa sebenarnya? Kan? Kau buat apa keluar-keluar malam-malam ni? So diorang pun mengaku. Jadi diorang bincang-bincang, apa yang kau dapat daripada apa yang kau dengar saya? Kan, daripada ayat yang Muhammad baca. Si Abu Sufyan pun cakap lah apa yang dia faham. What do you think about it? So orang lagi cakap, aku rasa apa yang dia buat, dia baca macam ni. Yang aku faham sikit-sikit, aku tak faham sikit-sikit. Sampai dekat siapa? Abu Jahal. Dia tak cerita sangat pasal Quran. Cakap apa? Kita dulu, kita ni orang Quraisy antara semua tribe of Quraisy banyak, tapi ada 2 tribe yang tinggi, Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Dia kata kami kedua tribe ni always compete untuk siapa yang menang daripada awal. Jadi bila mereka bagi air, kami bagi makanan dekat orang haji, faham tak? Contoh, bila diorang tolong orang, kita pun tolong orang. Diorang perang dengan semangat, kami pun perang dengan semangat, faham tak? Just nak compete. Tetapi tiba-tiba this man from Bani Hashim claims prophethood. Macam mana kami nak menang? Akhirnya sebenarnya Abu Jahal tidak masuk Islam disebabkan perkara itu.
kerana hasad, ya kan? Why must your clan win? Oh, dia punya bani. Dia maksum, dia bani maksum. Okey, jadi itulah dia cerita panjang kepada apa isi sebenarnya. Nampak sebab hasad apa yang manusia buat. Okay, nombor 3, Yusuf dan abang-abangnya. Kan? Yang kita semua tahu cerita lebih kurang. Okay? Tetapi kena ingat, bila cakap tentang abang-abang Nabi Yusuf, jangan guna perkataan-perkataan yang kasar. Sebab apa? Apa yang jadi pada mereka? Mereka bertaubat. Ada satu lagi kisah yang sebenarnya ramai tak tahu. Jadi bintang mereka kata, jauh dah tu. Okay? Bawah sikit, kalau kat dunia ni ada riwayat yang mengatakan mereka menjadi Nabi. They become utusan. Tahu yang this 11 people, ingat? Betul lah. Okay, alright. Lagi satu kisah saya nak share. Imam Bukhari dan cikgunya. Siapa pernah dengar? Saya juga orang pernah. Rupa-rupanya Imam Bukhari ada satu cikgu bernama Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhri. Cikgu dia ni ialah cikgu yang antara famous lah. Sebab Imam Muslim pun belajar dengan Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhri. Muhammad sebut So Imam Bukhari dah ajar tempat lain, kemudian nak balik kampung. Bila dia balik ke tempat Muhammad, patutnya Muhammad memang welcome dia, tahu, welcome dia. Tapi lama-lama kelas dia makin ramai orang. Okey, ke kelas Imam Bukhari makin ramai orang, kelas Zuhri macam tu lah kot, tak tahu. Ini teori kepada orang yang datang kemudian lah. Bukhari tak cakap tau, oh dia macam ni sebab ni sebab ni, tak. Kemudian datang fitnah, iaitu Quran itu makhluk ataupun kalam Allah. Jadi satu orang daripada, kononnya Imam Zuhri hantar satu orang student belajar dengan Bukhari untuk tanya dia soalan sensitif. Contohnya, kalau kita semua tak suka dengan satu pemimpin kat sini, Malaysia, awak semua nak check saya punya kesukaan, whether I like him or not. So dia tanya, tiba-tiba habis kelas, apa pendapat you pasal Datuk XYZ? Saya kata, I think he's a Muslim. Oh, kan? Oh, dia sebab dia Muslim, padahal dia dah kafir, kan? So, because of that, ramai orang tak datang kelas saya, faham tak? Ramai orang kata saya jahat. Itu yang berlaku pada Imam Bukhari. Sebabkan jawapan dia orang tak puas hati, dia dituduh sebagai orang yang Mu'tazilah lah, apalah. Jadi, dengan sebab itu Imam Bukhari dihalau daripada kampung dia. Okey, dan itu yang berlaku lah. Tetapi patutnya Imam Bukhari pun marahkan dengan cikgu dia. Dan cerita yang bestnya ialah dia tetap meriwayatkan daripada cikgu dia. Dan maknanya dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis daripada Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhri. Bayangkan, orang yang buatkan dia kena halau, dimalukan macam tu, tetap pada pendapat Imam Bukhari, this man is dia orang yang credible lah. Maksudnya, yes, untuk hadis dia okey, dia cuma ada masalah apa, peribadi dengan aku. Faham tak? Dia bukan jahat habis tau. Kan kita semua suka jahat. Kalau jahat habis ke jahat? Kan kita antara black or white. Itu sudah cerita Hindustan. Betul tak? Cerita Hindustan itu kan? Tak tengok sangat kan? Cerita Tamil pun macam tu. Dia antara kau jahat atau baik, ini tak bisa tengok. Orang putih macam kita ada tengok. Is nice and also bad. Faham tak? Cerita orang putih macam tu. Dia is a good cop but also sometimes ambil bribe. Terpaksa lah apalah gitu lah. Tapi kalau cerita Hindustan, no. Jahat, baik, settle. Memang clear. It doesn't happen in the real world. Semua manusia ada bad and good, cuma dia degree sahaja kan. Jadi dalam kisah Imam Bukhari dengan dia punya cikgu ialah, itulah dia degree lah. Dia ada masalah peribadi dengan aku, itu sahaja. Orang Islam orang yang sangat pandai categorize, bukan label, categorize. Isu dia dengan aku rasa ini sahaja. Tapi dia orang baik, dia pergi masjid, dia faham tak? Dia mengajar, apa kan? Imam Muslim sedikit bersemangat. Dia anak murid Imam Bukhari yang semangatnya lebih sikit. Dia pun belajar dengan Imam Muhammad. Bila Imam Muhammad kata, siapa yang belajar dengan aku, no, siapa yang pergi kelas dia, Bukhari, jangan datang kelas aku. Wah, punya marah jadi. Dia tak suka betul, tak puas hati dengan anak murid dia.
Siapa yang belajar dengan Bukhari, don't come to my class. So Imam Muslim balik rumah, ambil semua kitab-kitab yang diriwayatkan daripada Muhammad. Dia pergi kat Muhammad, nah, all this is all ilmu that I get from you. When they talk about ilmu, they talk about hadis. Okay? Bukan kesimpulan cakap dia semua, tak. Hadis. Tak balik, ini semua ilmu yang aku dapat dari kau, aku nak pergi belajar dengan Bukhari. Jadi kita dapat tengok perangai manusia macam-macam kan. Betul tak? Ada yang ganas sikit, ganas banyak kan. Normal lah tu. Dan John ganas sikit lah. Lembut banyak. InsyaAllah. Dan kita dapat tengok contoh ini dalam ulama-ulama kita di Malaysia pun. Betul tak? Tahu kan ada ulama yang bergaduh? Ada spesifik sebut, tak payah belajar dengan doktor itu, tak payah belajar dengan syekh ni kan. So itu normal lah. Dia boleh datang disebabkan hasad. Mungkin memang doktor ataupun syekh tu memang sesat lah. Okay, problem yang teruk. Tapi macam-macam sebab ada. Dan bukan kerja kita untuk menambah pergaduhan orang. Sambung-sambung pula kan. Oh, geng syekh mana? Okay, syekh A ke B? Oh, syekh ni kan. Aku doktor ni, aku ustaz ni kan. Ya. Dan perkara ini juga berlaku dan kita semua faham bahawa kita semua ada kan dalam pertubuhan kan, NGO. Dia juga berlaku dalam pertubuhan. Faham tak? Hasad pertubuhan. Ini level tinggi sekali. Pertubuhan ini tak suka dengan pertubuhan ini. Yes, kau masukkan orang dalam Islam, tapi cara kau tak bagus. Nampak? Yang masuk Islam di tangan pertubuhan A ialah 50 orang setahun. Kita 20 orang setahun. So cari-cari something is wrong with their approach. Faham tak? Diorang ni lebih sangat. Diorang ni terlalu kasar. Faham tak? Main duit, whatever. Saya dah tengok banyak benda lah. Ada je. Antara pertubuhan sukarelawan pun gaduh. Dah lah sukarela. Patutnya sukarela ni happy-happy je. Suka dan rela. Contohnya, boleh tak angkat kerusi ni ke sana? Sukarela kan? Tak nak. Okey tu kan? Namun sukarela, betul. Saya pernah, sebab saya memang kerja, saya memang seorang volunteer lah. Memang cara dia layan kita macam tu. Can you do this? Give me one day. Dia temurun tak boleh. Saya tahu. Dia tak ada sampai hati, janggut panjang macam ni. Tak nak tolong orang dekat India, tak nak tolong orang dekat Pakistan, tak ada. Relax je. You cannot do, no problem, kita cari volunteer lain. Do you have any suggestion? Buat tak? Dia very professional. Sebab volunteerism. Tetapi dalam professionalism itu juga group wise, you know something, people lah, group volunteer lain, operational cost dia sangat tinggi lah. You faham? Oh, ini cerita ni jaga diorang ni. Apa dia? Ini grup lain. Ini grup lain kan? Kalau saya bagi donation RM10 dekat awak, pertubuhan awak untuk tolong orang dekat Kelantan banjir, sebabkan operational cost, naik flight, business class, makan sedap-sedap kan, secret recipe apa semua, disebabkan operational cost, sebenarnya RM2 saja sampai kepada bangsa banjir. RM8 guna untuk korang punya operation. Tetapi geng ni RM5 saja operational cost, RM5 sampai. Operational cost memang tak lawan, tak boleh lari, betul tak? You surely don't have to pay something and all kan. So disebabkan ini pun gaduh. Oh, tegur diorang ni makan banyak. So faham tak manusia lah. Okay, so saya perasan hasad ni sebagai perkara yang sangat besar. Although dalam hadis ni ada lebih kurang 13 isu, 13 subjek, tapi hasad ialah yang paling besar. Yang lain semua akan senang-senang dia datang. Dia macam domino effect. Settle hasad, settle yang lain. Okay, apa yang breeding hasad dekat Malaysia sekarang, kat dunia sekarang? Nombor satu saya perasan, social media. Perasan tak social media? Thank you Happy for the birthday present. Thank you SMS kat husband dah lah kan? Asal cakap kat semua orang? Betul tak? Kan? Happy Mother's Day kan? Wow kan? Alhamdulillah berjaya bawa mak untuk Mother's Day dekat kat McDonald. Faham tak? Kalau dah mau okey sikit. Perasan tak? Manusia cuba nak tunjukkan apa yang dia buat, dia ada yang dia lebih. Perasan tak? Dalam Facebook kurang orang cerita, alamak hari ni tak ada duit dah nak makan. Kurang kan?
Siapa yang biasa dengar yang dalam Facebook orang cakap benda kurang? Kurang orang lain cerita, kurang kita tak cerita. Alamak, hari ni saya kena lempang dengan api lah. Itu tak boleh lah. Biarlah adil. Tak, sebab dapat bunga cerita. Kan? Bila kena ni tak cerita kan? Tak adil kan? Betul. Jadi kan benda ni yang breeding hasad. Bila orang baca betul lah. Oh, kau ada anak, aku tak ada anak. Betul tak? Betul pasal tak? Bukan semua orang ada anak. Bukan semua orang ada suami. Bukan orang isteri. Bukan semua orang ada baju. Betul tak? Bukan semua orang ada rumah besar macam awak. Awak cerita dengan orang akan ada hasad. Mesti ada hasadnya. Dan memang tujuan utama orang letak tu dalam tu pun 90% of time untuk menghasilkan hasad orang lain. Biar jealous sikit. Sebenarnya akhirnya showing off lah. Kan? Okey, nombor 2, fotografi. Tadi tu mungkin status lah, gambar lah, video lah kan. Comelnya anak saya. Kan anak dia comel lah, anak dia boleh cakap apa kan, petang cakap ke apa, letak dalam Facebook, letak dalam YouTube kan. This is dangerous actually. Dan please remind me kan, kenapa saya kata dangerous kan. Sekarang saya kata tak bagus. It's also dangerous, I'll tell you later. Kalau korang ingat lagi. Fotografi is the second problem. Semua benda nak gambar. Dan biasanya tak tangkap gambar benda-benda sedih, benda-benda kurang kita punya, betul tak? Yang paling cantik. Lepas make up baru ambil gambar. Kan? Lepas tu kalau tak suka this view, tukar pula view lain. Delete gambar yang tak cantik tu. Kan? Manusia, betul tak? Lepas tu cakap kat semua orang. And nombor 3 ialah dekat office, kawan-kawan kan. Tak tahulah husband saya ni nak sangat pergi Taiwan lah. Tak tahulah kan. Macam people really want to know all this. Betul tak? Oh, kau je boleh pergi luar negara lah, aku tak boleh lah kan, betul tak? Hasad kan? Saya pun hasad. So, apa yang boleh kurangkan hasad? Actually kan, sedekah. Mesti bila you kaya, jiran you miskin, bila you tolong-tolong dia, tolong anak dia kan, belikan bola anak dia main, lama-lama susah kan untuk orang tu untuk benci awak, betul tak? Susah untuk orang kata, Ya Allah, miskinkan dia. Kan, susah kan? Sebab dia kata, Ya Allah, thank you sebab bagi orang kaya sebagai jiran. Sebab apa? Bila aku susah, aku minta garam, dia bagi. Aku minta gula sikit, dia bagi. Nampak? Anak aku tak cukup susu, boleh pergi, no problem, dia bagi. Kan? Boleh pinjam duit sikit apa, for example. Number 2, zakat lah, yang memang wajib lah. Kan? Dan memang sebenarnya, it's not a very, bukan benda yang sangat baik sebenarnya, zakat centralized ni, online dan sebagainya. Sebab dia tak ada unsur kemanusiaan. Jadi zakat you akan pergi mana, Sabah Sarawak apa tak? Orang yang tak kenal you yang dapat duit you. Tapi orang sebelah you akan cakap apa tau? Oh, kaya yang sombong. Betul tak? Tapi alangkah baiknya kalau zakat fitrah dan sebagainya, kita sendiri yang pergi bagi. Okay. Every 2-3 months kan, Brother Salim will always give me something. Aku doakan semoga Brother Salim lagi kaya. Betul tak? Itulah. Okay. Bagi hadiah. Okay. Dan nombor 3, maintain good relationship lah dengan jiran dan sebagainya. Okay. What is not hasad? We all know it's okay to have hasad. Nabi cakap tidak boleh hasad kecuali 2 tempat. Apa dia? Orang kaya yang menggunakan harta dengan baik, kita boleh macam jealous lah. Ya Allah, give me something like that. Tapi bukan harapkan. Yang Nabi cakap tu hasad dalam inverted commas lah. Faham tak? Nabi menggunakan perkataan hasad, tapi not the real hasad lah. It's okay for you to be feel envious dalam perkara macam tu. Dan nombor 2, orang berilmu yang menggunakan ilmu dengan baik. Okay, no problem. Ada soalan pasal hasad tak? Jadi kalau hari ni kita settle hasad pun dah best lah. Hadis riwayat siapa yang nombor 2 tadi tu? Yang 2 hasad yang tak dibolehkan. Bukhari. Bukhari. Yap, setahu saya Bukhari. Yes. Maksudnya kita jealous dengan orang tu sebab macam dengan harapan ni boleh kita nak jadi macam tu lah. Betul. Bukan harapan dia hilang. Siapa ada pengalaman peribadi pasal hasad dia nak cerita? Tak ada. Ini satu pengalaman yang tak nak cerita kat orang ni. Tak ada. Nobody want to share stories? No. I would like to share lah. Of course. Dulu, sekarang ni boleh juga sikit lah. Tapi dulu di Johor, bila kat office tu people get promoted
ahead of you, sometimes you question, dia ni tak bagus lah, tapi macam mana get promoted? So from after that I went to one course, and that course bagi penekanan tentang dunia ni, how small the world is against akhirat. So basically apa yang kita kejar kat dunia tu, at the end of the day is very very small, very minute. So bila ada kesedaran itu, alhamdulillah saya rasa macam kurang sikit lah. Macam okay, ni rezeki dia, tak apa lah, relax lah kan. Dan more relax towards that. So tu lah, apa nama, back to what I mentioned, apa, kalau kita terlalu fokus on duniawi lah, that time maybe start fikir duniawi je kan, nak fikir naik kerja pangkat tu semua. So bila orang lain get promoted, and then tengok macam tak bagus ni kan. So Kita sentiasa boleh cari salah orang kan. Dapat je kan kalau nak cari. Okay. So the focus must be the real life lah, which is akhirat. Nabi pernah kata dalam waktu, saya pernah share dulu, waktu Perang Khandaq kan? Perang Khandaq ni ada batu-batu besar yang tak boleh pecah, yang bagi Nabi tolong, semua orang berikat perut kan? Ada orang ikat, tunjuk perut dia, ikat batu ni Nabi kan. Nabi pun tunjuk, aku ikat 2 batu kan, mereka tak tahan kan. So tutup perut ni supaya, faham tak ikat perut kan? Supaya bila your perut punya cavity tu jadi kecil, you tak rasa sangat nak makan. Faham tak? Bila you tekan, kalau you try bedung perut lah, dia akan kurang makan lah sebenarnya. So, ikat perut susah. Dan orang ni orang Arab yang tak ada apa-apa kan. Orang hadap ni awak antara orang awak kan. Nabi sambil tolong-tolong tu Nabi kata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya tidak ada hidup melainkan hidup akhirat. Kemudian Nabi tambah lagi doa, faghfir lil ansari wal muhajir. Maka ampunkanlah ansar dan juga muhajir. Apa maksud Nabi? Yang sebenar-benar hidup ialah di sana. This is just a test. Betul tak? Sebab Nabi tengok orang susah, faham tak? Kalau nak kiranya, ruginya diorang buat kerja ni, betul tak? Diorang boleh just make peace dengan semua orang, jangan kacau, kita teruskan our tribal, you know, gaduh sikit-sikit sana sini, aku nak duduk rumah, okey pun, makan roti. Tapi diorang memilih untuk susah. Sebab itu Nabi sebut, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada hidup melainkan hidup akhirat. Dan kita kena sentiasa ingat, kalau boleh hafal perkara ni, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada hidup melainkan hidup akhirat. Ini boleh selesaikan banyak perkara, insya-Allah. Okey, so isu nombor 2, wala tanajashu. Dan tak boleh tanajashu ni, ada 2 opinion. Satu ialah any form of penipuan dalam bisnes. Maksudnya harga dia murah je, saya tipu awak cakap ini apalah, antik ke apa ke, saya jual mahal-mahal ke awak. Itu penipu namanya. Okey. Apa saja bentuk penipuan is dipanggil najasah. Okey. Nombor 2 ialah, nombor 2 ni macam kompleks sikit. Macam ni, saya nak beli buku ni daripada Brother Rizal. Okey, saya nak beli buku. Saya pun belilah buku ni. Okey. Tahu harga tak? Tengok harga. Mana harga ni? Tak ada lah. Saya nak buat contoh yang lebih baik. Okay, Brother Rizal nak jual buku kepada Brother John. Okay, RM10. Tapi ada satu buku je dekat Malaysia. Nak tunggu stok lagi 5 bulan buku ni. Okay, so buku ni precious lah sekarang ni. Kita kena anggap kita, jangan anggap kita bisnes kat Tesco tau. Tak jadi. Tesco banyak barang. Ini benda yang penting lah ni. So Brother John nak beli RM10. Saya datang, disebabkan saya saja nak bagi John susah hidup dia, saya cakap, Brother Rizal, bagi akulah, aku beli kau RM30.
Faham tak? Kau nak jual kat dia, tahu bagi aku beli RM30. Jadi John akan buat apa? Dia akan up kan? Tak apa 35 lah. Tapi dia tak apa ada duit, RM31 boleh. Dia up sikit. Dia punya option macam tu je. RM30. Jadi tujuan utama saya duk main harga ni bukan sebab saya nak buku ni, tetapi saya nak hurt this person. Nizam bayar review. Good. Betul. Ada dua sebab kenapa saya buat benda ni. Satu, mungkin just sebab saya tak suka awak, saya nak kenakan awak. Nombor dua ialah saya berpakat dengan pembeli penjual. Dua-dua perkara ini haram, berdosa. Tetapi kalau saya buat ni memang sebab saya nak buku ni, no problem. Faham tak? Kalau dengan niat betul saya nak, I need this, macam jual kat aku lah. So it's up to you lah. Dia jual macam tu. Nah, back to niat. Okey tak? Kalau when it comes to promotion, where macam panggil macam actors to come to your premise so that nampak macam banyak orang, is that also included? Macam ada unsur penipuan. So dia macam promotion, Marketing lah. Contohnya you buat kedai makan, tapi suruh saudara you duduk sana every day just come, ramaikan saja biar nampak ramai. Kan, macam tu lah. Nampak ramai kan, actually they're not buyers kan. Actors. Wallahualam. Adakah kita masuk penipuan ke tak? Wallahualam. Tapi ada unsur penipuan kan? Ada unsur lah. Kalau kita memang suruh dia orang bayar makan, dia makan. Family member kita paksa makan, bayar. Bagi diskaun. Tapi saya nampak dia macam promotion je kan. Tak nampak dia menipu kan. Sebelum tu ada disclaimer. Saya yang tak pandai ekonomi. Disclaimer, saya tak pandai bisnes. Semua bisnes saya semua gagal selama ni. Jadi saya memang tak pandai. Okay, itu disclaimer je lah. Okay, so soalan seterusnya. Ya, dalam sistem kapitalisme sekarang semua pakai speculation kan. Just because ada orang lain bid, kan, mahal lah jadi benda tu kan. So benda ni semua termasuk kat sini lah. Sebab ada orang just speculate hanya nak rusakkan market saja, ataupun nak kenakan orang ke whatever lah kan. Juga macam wang. Itu ada hadis kemudian. Yes. Anting-anting lah. Speculate tu, kalau saya tengok banyak yang orang buat speculation ni, dia ada harga, saya rasa itu lagi pandai, lagi bagus. Kalau kita still main pada macam kita jujur, dia anggap macam bodoh. Kita tak tahu nak mainkan macam mana benda tu dia jadi mahal. So kadang-kadang company dia tak boleh buat, susah kan. Itulah sebab kita dah sangkut dengan sistem kan. Kita dah cakap tak boleh sebab ni kita buat benda ni, kita dah cross line. Cut you no profit. See no profit. So kalau dia kata kadang-kadang terpaksa buat, kalau tak buat macam tak pandai. Macam that's the way trading is done lah. Macam trading kan, kita kena pandai macam mana kita nak harga tu bagi tinggi lagi kan. Kadang-kadang kita terpaksa tutup mana tu. Jadi bila orang nampak, harga so kita boleh jual benda tu dengan harga yang tinggi lah. Itu macam, itu dipanggil simpan kan. Simpan. Contohlah you simpan gula lama-lama, lepas tu you jual. Ada term for it kan dalam ekonomi. Apa dia panggil? Holding kan. Holding tu orang Kan Nabi larang. Nabi larang juga. Nabi larang, itu ada spesifik larangan untuk simpan semata-mata untuk jual kemudian dengan mahal. Faham tak? Sebab actually semua persatuan boleh buat perkara ni. Taksi, jual taksi, mogok. Mogok sebab nak naikkan. Kau nak taksi tak? Kita naikkan semua. Okay, naik. Kan orang terpaksa terima awak punya offer. That's not good. Boleh tak macam, adakah lebih kurang sama macam orang beli property banyak, tapi bila orang perlukan property tu boleh jual dengan harga mahal, lebih kurang macam tu sebenarnya kan. Dia beli property banyak. So when people need property, they have no choice but to buy from them at higher price. I think that's sama lah, lebih kurang. So boleh sorok gula kan? Macam you suruh property untuk orang dekat orang lain lah. Tak, property lain tau. Bila harganya naik, awak jual.
Dan actually there's no way you boleh beli semua property sampai you macam boleh sorok macam sorok gula lah. I mean like individually tak boleh lah, but I'm talking about people. Konsep dia akhirnya macam tu je lah. Kan? Tunggu masa mahal, jual. But actually the properties is not very halal also, you know. Not very halal, not haram. Because it's a bubble. It's something like a bubble. If you know the market of the property, right? It's actually a bubble. Singapore just burst bubble. All the properties drop like Dubai. Yeah. It's something like when you say it's bubble, it's something when I buy, you know, I go and I sell it to my friend with a higher price, you know. The friend sells me that and sell it back. Then I tell them I buy at this price. It's a boring thing, you know. Yes. Actually, cost sebenar tak macam tu pun. Yes, exactly. So kita semua kena berhenti beli rumah. Kita kena boycott. Ini my personal opinion. Kita boycott, daripada boycott McDonald, baik boycott beli rumah. Kalau cukup orang lah. Lama-lama harga rumah semua akan turun. Kan? Itu je cara dia. Boleh? Twitter. Okay. Nombor 3. And do not hate each other. Wala tabagharu. Jangan hate each other. Apa dia? Simple je kan, semua orang tahu. Tapi apa sebab orang hate each other? Kenapa ada orang hate orang lain? Okey, boleh, betul. Memang dengki buatkan kita hate orang. Lain sebab lain? Sebab orang tu memang jahat. Lagi? Ada tak sebab dia bangsa lain? I just don't like you because you're green. Tak nak kata black. Dan you perasan tak, ramai orang sebenarnya dia suka generalize things. Dia ada thinking yang salah. Macam ni, dia ada 9 orang anak lelaki. Satu anak lelaki dia kahwin dengan orang Kelantan, dan menantu tu tak bagus. Jadi dia kata, you know what, from today on tak ada siapa boleh kahwin orang Kelantan. Dia tak tahu yang ada 1.5 Kelantan ni, million. Sejuta lebih Kelantan ni kan. Banyak prospek, rugi je. Jadi, perasan tak kita suka generalize? Aku dah serik dah. Serik ni perkataan yang tak ada dalam Islam. We just know what to do, we don't get serik. Now, kan pasal kan generalize kan? Dan biasanya mak-mak, nenek kita pun selalu macam tu. Dia pernah kena tipu dengan Cina sekali. Dia cakap, jadi dia kata tu jangan Cina. Kalau Cina tu nak kontrak, for example macam Cina kawan-kawan nak kahwin dengan anak, tak boleh, Cina tak boleh masuk keluarga ni. Apa benda ni? Dia tak pernah tengok orang Melayu tipu orang. Kan? Betul kan? Not fair. Manusia memang tak fair lah Okey. Dan ada hadis Nabi kata tak masuk jannah sehingga kamu beriman. Betul. Dan tidakkah kamu beriman sehingga kamu sayang kepada each other. Opposite of hate lah, hatred lah. Dan Nabi kata, let me tell you what can make you love each other. What? Apa yang Nabi sebut? Salam. Salam, yes. So give salam. Tapi bukan setcom. Kan setcom got no meaning in any language so far I know lah. Kita kena berdoa bahawa salam lah, selamatlah kamu di dunia dan akhirat. Please. Dan kita semua kena betulkan Assalamualaikum. Okay, what to Baik salam. Salam. Boleh. Okay, sister tanya, kalau kita sebut salam saja, salam, it makes peace. Kan? Ya. Macam sebagaimana bila kita kata jazakallah, may Allah give. Faham tak? Jazakallah is may Allah give lah. But give what? You don't have to say it's understood that I want something good for you. Betul tak? Kan? So salam. Dan memang dalam Quran pun ada salam alaih. Faham tak? Salam, dia tak ada assalam ke apa. Adalah ustaz-ustaz yang bising salam means something in Urdu and a very bad thing in Vietnamese kan. Macam pelik-pelik lah, diorang suka cari tu. Kalau alhamdulillah sikit, leh sikit, maksudnya dalam bahasa Hebrew ialah syaitan yang bertanduk 3. Suka tau buat ni. Diorang suka buat mencari-cari susah. Lama-lama orang kata aku kena belajar tajwid sebelum semayang. Takut tersebut silap, maksudnya Allah laknat aku. Dalam bahasa, bukan bahasa Arab, bahasa Burma. Kan kacau. Kalau kita nak kira macam tu, you will be surprised banyak sangat perkataan carut bahasa lain yang kita guna setiap hari. I can give you in Japanese, in Tamil, in
Ya. Diamond lah. What? Okay, and then another hadis. A man should not hate a woman. Ini particularly husband and wife lah. Should not hate his wife. Sebab ini senang sangat berlaku. Kenapa? Banyak sangat interaction. Kan? Dan perasan tak, kita tak benci orang yang kita tak interact sangat kan? Susah nak benci. Kita akan marah kan dengan orang yang selalu kita jumpa sebenarnya. Betul tak? Perasan tak? Jarang kita dengar ada orang nak santau Barack Obama. Selalunya saudara aku nak santau aku. Betul tak? Sebab ada interaction kan? Boleh para agama ni cili buat. Oh, itu alasan dia kenapa dia sihat-sihat. Apa yang Nabi kata? A man should not hate his wife. Kalau dia hate, kalaupun dia marah, tak puas hati, dia patut tengok kebaikan dia yang lain. Mesti ada kebaikan dia yang lain. Sebab satu manusia tak logik dia betul semua perkara dan salah semua perkara. Dia not perfect kan? Not perfect. Okey, cara nak elak daripada kebencian. Nombor 1, jangan cari salah. Betul tak? Kita suka cari salah. Dan kalau saya fokus on a person for mistakes, apa peratus saya mesti dapat mistake dia? 100%. Confirm dapat. Mesti jumpa punya. Betul tak? Kalau kita fokus on satu anak, jangan main-main Abah dah tengok dah. Sekali dia buat salah kan, dia akan gelabah. Sebab gelabah dia lagi buat salah. Lagi cawan jatuh, kapet basah. Betul tak? Dan saya pak pintu kuat sikit, terhempas pintu kereta. Betul tak? Sebab jangan main Farhan Abang tengok lah, abang perhati je kau. Tu ada, aku perhati je kau. So, macam tu juga bos. Dari sini saya yakin ada banyak bos dengan anak buah. Jangan cakap aku perhati je kau. Faham tak? Bila you cakap macam tu, dia akan buat salah lagi banyak. And the fact that you are focusing on him or her, you akan dapat lagi banyak salah. Cuba you reverse benda tu. Apa kata you suruh dia cari salah you? Dapat tak? Saya dapat dia. Tapi tak berani cakap lah. Dan saya pernah cakap dekat bos saya tau. Sebab dia cuba nak cari salah saya cakap, bos, if I were to do the same, I will get the same thing. I can get your mistake also. You want me to do? Dia stop lah. Alhamdulillah. Psycho dia. Nombor 2, jangan dengar cerita orang lain. Dalam satu hadis, saya tak sure kesahihan dia, tapi saya agak pasti sahih. Nabi, ada seorang sahabat cuba nak cakap tentang sahabat lain, dia suruh stop sebelum keluar. Macam, Rizal, kau tahu tak, John kan, kau tahu dah aku punya muka. Macam tak. Kalau kita, apa dia, tak apa, cakap je. Nabi terus stop because I want to see him with the bright face. Sebenarnya kita semuanya macam hipokrit lah. Sebab kita tak tahu ni, tak tahu psikologinya, bahawa manusia tak lupa, tahu kan? Faham tak? Otak kita, saya pernah cakap ni kan kelas, otak kita tak lupa tau. Memori tak padam, kecuali Alzheimer saja. Bila Alzheimer dia akan kecut otak. Dan kita lupa-lupa yang mana hadis tu kan. Antara memang tak pernah baca, ataupun it's there but tak cukup cue saja. Tak sampai saja, tapi dia kat sana. Dan sebenarnya setiap muka yang kita tengok dalam hidup, kalau kita kerja airport memang seksa lah. Berpuluh-ribu muka dalam kepala kita. Berpuluh-ribu airport semua ada otak kita, cuma tak recall sahaja. Sebab itu Nabi tak nak dengar pun siapa, apa. Kita kononnya cakap kita ni orang kuat, I can control my psychology. Just tell me it's okay, no? I know how to make my face and all. So, rupanya tak boleh. Faham tak? You, dan saya rasa semua orang ada pengalaman. Elok-elok orang tu just orang lain, sama pakcik ke makcik awak, tiba-tiba awak pernah dengar cerita buruk pasal dia, cara awak pandang pun berbeza kan? You tak boleh nak elak je. Awak bagi salam pun jaga gagap lah. Psikologis kan? Kenapa gagap lah ni? Kan selama ni normal. Sebab dah dengar cerita bahawa makcik ni pernah bunuh orang contohnya. Macam you warn kalau dia dah bunuh orang, tak patut warn dia. You dengar lagi tak sure. Dah tambah lah. Habis kita kesalahan. Dan tidak. Nombor 5,
Okay, poin nombor ni betul ke 5? 4 ke 5 nak cara tak boleh boykot saudara kita, tak boleh boykot sama-sama kita. Faham tak? Dan Nabi kata tidak halal bagi seorang Muslim memboykot kawan dia ataupun saudara dia lebih dari 3 hari. So awak boleh marah berapa hari? 3 hari saja, 2 hari setengah. Lepas tu please jumpa orang tu at least bagi assalamualaikum. At least pecahkanlah the ice lah. So unfriend ke Facebook? Unfriend Kau friend. Unfriend kau kan? Tak, you kan boleh unfollow je. Malas nak dengar dia boleh status kan, anak aku, bini aku, kereta aku. Dan tak halal untuk boycott more than 3 days. Susah ke benda ni? Boleh tak marah 2 hari cukup? Susah kan? Siapa ada pengalaman marah dengan orang lama kemudian settle balik? Kalau yang tak settle jangan aku nanti macam jahat sangat pula. Tapi dah settle. Marah tapi dah settle. Berapa lama? Lama lah, because adik-beradik sendiri. But then because adik-beradik in the end macam you know, in the Cakap. end macam tak best juga kalau dia tak ada. Macam kalau tak ada person like tak best tak ada. Yes. Betul? Kecuali adik-beradik ada 15 ke apa kan. So kita boleh buat team lain kan. Ini adik-beradik 2-3 je. Betul tak? Saya lihat kan. Adik-beradik mak saya memang macam tu, 16. Diorang boleh berbuat-buat lama. Gaduh lama tak ada hal dia. Sebab memang geng kawan. 16. Orang yang boycott seseorang selama setahun is as if you have spilled his blood. Seperti you dah bunuh dia. Faham tak? You boycott orang tu setahun. Tapi janganlah tanya soalan. Tapi saya macam kadang-kadang orang pindah kan, hijrah, pergi ke Tokyo ke apa, memang tak ada kontak kan. Itu semua cerita lain lah. Itu circumstances lah. Tapi memang awak sengaja tak nak jumpa je kan? Dan hadis Nabi kata sambungan daripada tidak halal seorang itu boycott more than 3 days. Sambungan dia apa? Bila dia berjumpa dia, seorang berpaling ke sini, seorang berpaling ke sana. Nabi sebut, faham tak? Seorang mengambil jalan ni dan seorang mengambil jalan lain. Memang betul normal lah kan. If I see you so fight dia baik. Ya, baik. Nabi kata apa tau? The best among these two is the one who starts salam. You have to break the ice lah with something. At least. So, Assalamualaikum. At least. Esok-esok lusa cerita lain lah. Hari ni dulu Assalamualaikum. Kau pun akan balik fikir, salam. Kan? Asal bagi salam pula? Kata nak gaduh. Dan Nabi pernah boycott Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni sahabat Nabi kan, yang dalam perang Tabuk dan sebagainya. Tapi kita perasan kan, kita punya boycott lain. Kita boycott dengan kebencian. Nabi boycott dengan kasih sayang. Why do I say that? Kita boycott sebab peribadi saja, betul tak? Ini boycott kerana Allah tau. Sebab dia tak pergi perang tanpa sebab. Perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dan 2 orang kawan-kawan dia. You know what happened? This is a very nice story. Simple je, saya simplify. Ka'ab cerita, Ka'ab bin Malik, hadis dia panjang dalam Sahih Bukhari. Panjang sangat, 2-3 page saja hadis tu. Kemudian panjang cerita dia. Hadis tu sendiri satu pelajaran yang panjang. Banyak benda kita boleh dapat. Tapi saya ambil satu je. Ka'ab bin Malik kata, apabila aku solat, aku bagi salam, tak ada siapa jawab. Itu cara boycott lah. Bagi salam, tak ada siapa jawab. Kemudian aku solat, dan aku perasan Nabi melihat aku. Tapi bila aku macam dalam solat tu dia tengok, Nabi pada tak ada. Masa dia solat, Nabi tengok dia balik. Apa maknanya? Nabi benci dia? Tak kan? Nabi tak benci, Nabi tetap nak tengok muka dia. Tetapi sebab boycott is from Allah, I have to do this. Nampak tak? Kita cuma benci perbuatan, bukan manusia tu. What you did was wrong, I have to do this. Kan? Kalau bapak pukul anak kan, bukan nak bunuh dia. Dia sultan sekali, slow. Kita buat mungkin kat sini ke apa-apa kan. Tapi still sayang kepada dia. Sebab sayanglah kita buat kan. So macam tu juga yang Nabi yang jadi pada Ka'ab bin Malik. Faham tak? Bukan boycott benci. Boycott dengan niat untuk mengajar. Kita boycott semua gaduh ni boycott kan.
Sebab gaduh dah tak cakap kan. Ini tak, ini boykot sebab nak mengajar. Dan macam tu juga ramai daripada ibu bapa kena boykot anak dia, memboykot anak dia. Partial lah, partial. Faham tak? Dia macam bagi cold treatment sikit. Bukan terus tak cakap, tapi dah beberapa perkara dah tak dapat lah kan? Dah tak ada SpongeBob lah, dah tak ada TV ke, tak ada Atari ke kan. Macam tu lah. Dah abah dah tak senyum sangat ke for 3 days, 5 days kan. Just to show that, you know, if you do that again, this is what you will get. Itu macam partial boycott lah. Okay. Alright, seterusnya. Okey ke semua? Semangat lagi tak? Nak saya stop ke? Stop. Nombor 6, beli atas belian. Nabi kata jangan buat macam ni. Apa dia? To buy and to beli atas belian. Apa dia? This is very bad actually lah. Dan kita semua rasanya kind of guilty lah. Katakan Brother Rizal sekali lagi, dia silap datang hari ni. Brother Rizal jual perabot, Brother Johan pun jual perabot. Okay, saya beli daripada Rizal. Pada saya this is the best deal lah. Dapatlah RM800 satu katil. Kemudian John diam-diam kata kat saya kan, you know something kan, 800 tu mahal tau, aku bagi kau 600 je, same thing. What happened to me? Saya kan balik pada Rizal macam, aku rasa kau ni mahal lah, kau cakap betul ni, kau ambil balik lah ke sana. Nampak tak? Once the deal is sealed. Yes. 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 Tak seal pun mengganggu kan. Kalau tak seal pun, when I'm dealing with you, he shouldn't come and, faham tak? Sekali dia akan menimbul kemarahan siapa? Awak akan macam ni. Tapi tadi bila dah seal, dia buatkan saya marah dengan siapa? Dengan awak pula. Oh, ni jual mahal-mahal, kata kawan, kata saudara. Betul tak? Tapi kalau one day nanti bila Brother John dah nampak no problem whatsoever, dia nak offer saya satu barang juga yang mungkin sama, dan pada pendapat dia, John, saya tak akan marah apa-apa, mungkin itu harga semasa dan sebagainya, dia jual ke saya, is okay lah. Tapi bila dia rasa, dia nampak bahawa saya mesti akan return the thing, ataupun saya akan tak puas tengok bila saya tak boleh return kan, saya akan marah lah. Sebab saya dah buat bisnes yang macam tak pandai kan, pembelian yang rugi lah. Okay, so that is what membeli di atas belian itu lah. Sekiranya kita selaku buyer tu, Okay, kita yang mungkin syak lah, ada orang sengaja dah tunjuk macam tu, what do we do? you're the buyer, ada orang tunjuk untuk naik harga. Kita tak tunjuk untuk bagi balik barang yang kita baru beli. Because can get cheaper. Saya rasa lebih, tapi dah beli kan, dah bayar rumah lah, so tak perlu ubah apa-apa lah. Kita just maintain dengan harga kita beli. That's best lah. Sebab dalam Islam, you can change the contract selagi dalam majlis. Betul tak? Kecuali benda tu memang sangat problem lah. Saya tak nampak barang tu, awak jual kereta, rupanya dia motor kan. Itu. Jadi saya kena return lah, sebab dalam kontrak cakap kereta kan. Itulah. Jadi generally speaking, habis majlis tu dah, dia panggil khiyar majlis. Biasa kita belajar kan dalam diploma classroom. Okay. Dan ini is extended to pinangan. Maknanya kalau Brother Rizam dah pinang perempuan ni dan dia dah bertunang, saya pula counter offer. Saya rasa saya handsome lebih sikit kan. Waktu aku cakap kat dia, tak apalah kan, aku masuk meminang. Ini ialah meminang atas wanita. I'm hurting you. It's not allowed in Islam. Okay. What I can do is to make doa dan dia putus kan. Tak ada. Tapi kena tunggu je lah, nasib lah. Kalau tak jadi, okey, dah nak masuk kan. Tetapi kalau dalam dia tak buat keputusan lagi, tak apa. Faham tak? You baru pergi letak dulang, saya pula minggu depan bagi letak dulang, mau risik ke apa kan, it's no problem. Bidding. Bidding hari ni. Okay, next, nombor 7. Allah kata, wa kunu ibadallahi ikhwan. Allah kata, Nabi kata, wa kunu ibadallahi ikhwan. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni ada beberapa poin atas
Kemudian stop. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kemudian berapa poin kemudian? Seolah-olah if you don't have this, you can never understand this whole story. You have to be ibadallah, the slave of Allah, and you have to accept your brothers as brothers lah. The Muslims, faham tak? As brothers. Kalau tidak, you memang takkan boleh buat semua. Pasal kalau kita individualistik kan, kita kira kita punya makan, kita punya minum, kita punya rumah je, susah kan saya nak kisah pasal awak. Betul tak? What do I care? Yang penting aku dapat murah. Janji bisnes aku jalan. Pasal tak? Janji semua okey. Why do I care about you? Engkau nak kaya, engkau usahalah. Macam tu kan? Ini cara aku. This is my kind of promotion, my kind of business doing it. Tak ada, orang Islam tak. Dia kan tengok juga, if I do this, will it hurt this brother? Kan? Dan Nabi bawa konsep baru ini ke dalam masyarakat Arab ni. Boleh bayang tak? Dulu masyarakat Arab, siapa kaya dia menang, siapa kuat dia menang kan? Nasib lah. Kalau kau miskin lah sampai bila? Sampai kau yang pecahkan kepupung tu lah, nasib lah kan? Kalau kena bully lah, nasib lah. Sebab aku boleh bully, kau tak boleh bully. Macam tu je. Tapi Islam, Nabi bawa bahawa adanya unsur dosa pahala dalam transaction. Kan? Ada dosa pahala dalam hati pun. Jangan hasad pun dengan orang. Jadi kita kena ada dua perkara ni, iaitu kita kena betul-betul jadi slave of Allah and accept people around us as brothers and sisters. Ibadallah ikhwan. And then Nabi said, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Islam, Muslim ialah saudara kepada Muslim yang lain. Sebenarnya perkataan saudara ni perkataan Indonesia. Yang betul-betul translated well is by Indonesian. Dia kata saudara, maksud saudara di bahasa Indonesia ialah adik-beradik. Tahu kan? Tapi kita saudara tu mak saudara, pak saudara, sepupu, betul tak? Itu saudara saya. Kita kata kalau saya adik-beradik dengan John, saya tak kata ini saudara saya. Saya kata ini adik saya. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan ialah brothers and sisters. Bukan tiga bubu gitu. Memang betul-betul brothers. Kita kena bayangkan, kalau ini adik aku layan macam ni lah. Senang je. Kalau ini abang aku layan macam ni ke? Kalau ini kakak aku, is this how I will talk to her? Betul tak? That's the best lah. That's the best. Kita kena selalu ingatkan diri kita, this is my brother, this is my sister. So kita nak the best lah. Sebab kita dah tengok ramai orang, kan, kita semua pernah tengok, dia buat jahat, tapi bila adik dia jaga. Faham tak? He dates everyone and tabur janji pada semua orang, tapi adik dia jaga. Oh, jangan lelaki seorang pun SMS saja. Facebook semua dia ni, dia control. Kan, dia spy Facebook dia semua kan. Dia jadi apa? Dia stop. Sebab kononnya nak jaga adik dia. Tapi perasan tak apa yang dia buat ke orang lain? Lain. Sebab dia tak faham bahawa al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam ialah adik-beradik kepada Islam yang lain. La yazlimuhu, betul tak? Dia tidak menzalimi dia. Dan kita semua faham lah zalim Apa itu zalim? Definition? Zalim ialah bunuh orang. Tak. Brother sister said unfair. Betul? Zalim lawannya adil. Unfair, unadil. Apa definition zalim? Ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. It's a general understanding. Zalim. So if I step on my buku saya, that is an act of zulm. Itu perbuatan zalim. Why do you want to step on your book? Kan, itu untuk dibaca. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pakai slipper jadi macam kopiah. Patutnya tempat di kaki, awak letak kepala. Tapi itu betul ada Itu yang gelap tu. Betul. Sebab ada macam simbol slipper tu. Kalau ada buku kata kopiah pula. Kononnya campal Nabi macam ni. Kononnya lah, dia ada macam mata pula Kononnya. Saya tak percaya ni. Tak diriwayatkan secara sahih. Jadi cop ni patutnya campal Nabi. Konon lah. Sekarang dia cop kat sini, kopiah. So saya rasa ni perbuatan zalim lah. Asal lah letak campal tu kat sini kan.
Macam tu juga. Okeylah, so zalim faham Okey, Nabi kata dia tidak menzalimi dia. Nombor dua, he doesn't fail him. Faham tak? Dia tak. Apa perkataan yang Nabi guna? Kalau dia perlu bantuan, dia akan beri bantuan. Faham tak? Tidak membiarkan dia tanpa bantuan. Itu dia perkataan. Faham tak? You nampak dia sangkut kat jalan, kereta dia rosak, kan? At least tolong dia tolak ke tepi sikit, bagi nombor telefon mekanik pun jadilah, betul tak? Tapi itu pun tak buat, you biar dia nasib dia. Okay, at least do something. Okay, kita tak membiarkan saudara kita macam tu je. Dan back to the definition lah. Adakah kita akan buat macam ni kalau benda ni kena kepada ayah kita? Faham tak? Kepada adik kita, kepada abang kita, kepada kakak kita. No kan? So itu cara terbaik untuk check balik. Dan dia tidak menipunya. Ada dua tau, dia tidak menipu lah. Satunya ialah tidak mendustakannya kononnya. Apa tau? Nombor dua perkara. I don't lie to you. Number one. Number two is I won't say you are lying lah. No. First, I don't lie to you. One more is I trust you lah. When you say makanan saya sedap, okay, alah kau penipu lah, kau ada mengarut lah, faham tak? Tak ada macam tu. Sebab you are my brother. Mesti you want the best. Kalau you kata mekanik tu bagus, okay, saya terima. Dia kata, alah kau ni suka sangat menipu aku. You faham tak? You trust him. Tapi tahulah kita kena gauge lah siapa yang kita boleh trust dan siapa yang trust, kan? Betul tak? Tapi generally speaking, secara zahir kita anggap dia betul. Okay. Kecuali dia cakap pasal hadis Nabi ke apa tak? Baliklah pada Sahih Bukhari ke Muslim kan. Number 12, tidak meremehkan dia. Ini memang topik paling penting lah antara ni. Meremehkan orang ni memang kita pakar. Sebab kita negara yang agak kaya ni. Dan kita suka remehkan siapa? Cuba tengok. Kita remehkan siapa? First, majority meremehkan minority. Bila India je orang tu, dia akan cakap macam, oh keling lah, apalah. Ataupun kalau Cina je, sebab dia minority, so orang Melayu senang untuk meremehkan yang minority. And this happens everywhere. Arab ke, Paris ke, mana-mana pun sama je. Majority akan tetap meremehkan minority. Okay. Dan jarang kita dengar minority remehkan majority depan-depan dia. Contoh, Deepawali makan kari lah kau. Okay, itu macam mengutuk kan. Tapi jarang kita dengar orang yang kata, oh hari raya, you makan ketupat lah. Is that a praise or what? Kita pun tak faham. Ini, tapi bila cakap pasal orang bawah, memang akan bunyi akan mengutuk. Okay, itu satu di kalangan Malaysia. Masa dah bentuk bagi kita. Apa lagi satu yang kita suka remehkan? Kita remehkan the foreigners. Tapi orang putih kita tak remehkan. Sebab itu dah macam Tuhan orang Malaysia. Kan? Saya cakap, kenapa saya kata Tuhan orang Malaysia, saya akan cakap kenapa. Jadi you keep that sikit. Perasan tak kita remehkan orang Bangladesis, Nepalis, betul tak? Kita sebenarnya, saya tak pernah remehkan orang. Okay? Tapi perasan tak, perasaan kita pun remeh dah. Macam, kau ni asal baju macam Bangla je. Nampak? Dan korang semua macam kan? Maknanya pernah buat ataupun logik untuk buat. Aku tak nak pakai macam ni, macam Indon je. What is wrong? You know why I say what is wrong tak? These people are Muslim. Kalau you pakai macam padri, macam tinggi pula. Macam pakai macam padri, sini putih sikit, hitam kan? Smart lah macam padri lah. Padri smart pula. Dia faham tak? Dia tak ada unsur kutuk. Tapi kalau Bangla sebab miskinnya dia, kan? Sebab susahnya dia, kita kutuk. Tapi perasan tak? Bila orang kata saya nampak macam Bangla, generally speaking, orang macam sedih. Janganlah pakai situ, apa lah kau gaduh kan? Macam gaduh, mana aku Bangla. Malaysia tau. Tapi kalau awak panggil saya Michael Schumacher, Messi with I, not Y. Bangga tak? Bangga. Padahal saya nak tanya, Messi ni Muslim ke tak? Tak Islam kan? Tak kisah. Tak kisah. So he's like somewhere there. Kita bangga pula. Sebab apa tau?
kita punya fokus ialah dunia. Main bola pandai, bawa kereta pandai kan, kaya apa-apa kan. Tapi bila cakap pasal ni, kita tak memandang mereka sebagai akhul muslim. Mereka ialah our brothers and sisters. Although you cannot, kalaupun awak tak boleh tolong dia, at least janganlah remehkan. Tambahan dia remeh lagi ni, dan kita semua guilty tu tak? Betul tak? Macam Indon, macam ni tu tak? Macam Myanmar. Nabi kata apa? Remehkan sifat Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. That means taqwa is here, taqwa is here, taqwa is here. Nabi sebut ni. Tahu kenapa? Perasan tak saya cakap tadi pasal Bangladeshi apa semua? Nabi nak cuba clear kan. Faham tak? You akan remehkan orang. You know something? Taqwa is here. Bukan kerja dia, bukan rupa dia, bukan colour dia. Okay, but taqwa is here. So we all have to check tau, kita punya pemikiran. Senang tak kita nak kutuk minority? Senang tak nak kutuk Bangladeshi? Something is wrong with our mind. You have to check. Kemudian tambahan kepada itu, Nabi kata cukuplah keburukan seseorang. Cukuplah seseorang itu dikira buruk apabila dia meremehkan saudara dia. Nampak? Nabi tambah lagi tau. Nabi nampak tak dia ada macam sandwich kat situ? First, jangan remehkan. Dia tidak meremehkan saudaranya. Nabi kata takwa itu di sini. Kena kata cukuplah dikira buruk seseorang tu apabila dia meremehkan saudaranya. Maksudnya kalau awak tak ada dosa lain, awak sembahyang kuat semua, haji semua dah buat ni, tapi awak ada masalah satu saja, meremehkan. Nabi kata apa? Cukup dikira buruk untuk kau. Faham tak? Dah kira buruk dah kau. Kalau kau ada perangai, maknanya tak cukup tak apa lah. yes. Kalau tak ada dosa lain, itu dah cukup dah. Kemudian Nabi tambah, adalah haram untuk satu Muslim di atas Muslim lain dalam 3 perkara. Ini poin terakhir. Apa dia? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Apa dia? Darahnya, hartanya dan maruahnya. Darahnya, apa dia? Kita tak menyakitkan dia, betul tak? Darah ni maknanya sakitkan badan tau, badan. Beli, apalah, example bunuh dan sebagainya. Sampaikan, ada satu dosa kan, sebenarnya special tau. Actually, Allah kata, dah panas dah bila ni? Tak semua okey okay. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Dalam Quran Allah sebut, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba aku yang sudah menzalimi diri sendiri, iaitu buat dosa kan, la taqnatu, janganlah putus daripada min rahmatillah. Jangan putus asa, kita panggil. Jangan putus daripada merasai rahmat dari Allah. Demi siap Allah tak patut putus daripada kita, walaupun dosa macam mana pun. Pada Allah kata innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Okey. Walaupun dia apa? Berzina ke, mencuri ke, pukul orang ke, mencarut ke, faham tak? Tak lambat solat ke, whatever. Allah boleh ampunkan kecuali satu. Apa ni? Syirik saja Allah takkan ampunkan di akhirat. Tapi di dunia Allah ampun tak? Sebenarnya ayat Quran ni ialah untuk pengampunan di mana? Akhirat. Allah akan ampunkan semuanya di akhirat. Bermakna kalau orang tu mati membawa satu dosa yang dia tidak sempat bertaubat, Allah boleh ampunkan kalau dia nak. Tapi kalau dia bawa dosa syirik, Allah dah janji dia tidak akan ampun. Dalam ayat Quran yang lain, okay? Dalam ayat yang lain Allah kata kecuali syirik. Tetapi dalam dosa-dosa lain, tadi kita letakkan syirik kat sini, ada dosa-dosa lain kan? Ada satu dosa special. Ada hadis-hadis Nabi banyak kan, bahawa kalau kau buat ni susah untuk kau dapat pengampunan. Apa dia? Bila kau bunuh seorang Muslim yang lain, susah nak dapat pengampunan.
zina, mencuri, apa-apa semua senang. Boleh. Dengan taubat yang simple. Tapi membunuh seorang Musliman, dan memang betul alhamdulillah perkara ini bukan rampant sangat kot. Kan, at least di kalangan orang-orang normal macam kita. Orang tak normal banyak kan dekat tempat lain tu, tembak sana, buat free shooting and all kan. Tapi generally speaking, benda ni tak rampant lah alhamdulillah. Tapi dosa membunuh seorang saudara je susah untuk diampunkan. Nak cakap ni sepaling susah lah. Okay? Sebab itu dalam menjaga darah ni kita ada hukum apa? Qisas, bunuh balas, bunuh mata, tangan kan. Alright? Dan juga kita ada something called diat kan. Itu blood money lah. Kalau tak sengaja, manslaughter kan, tak sengaja, awak kena bayar kepada tribe tu lah. Okay. Next. Macam kes yang kontraktor ataupun yang buat bangunan, kerana bangunan tu jatuh kan, bukan salahkan dia kan, takkan dia pun kena dituduh bunuh tanpa niat. Dah ada setengah kan dia buat bangunan yang bangunan collapse. Accident lah. Kalau ada bukti yang ada negligence kan, tak? Kalau ada bukti, kalau dia memang ikut spek, Tahu pasir lebih. dia kata, faham tak? Dia kata dia buat 5 kilo punya pasir, 5 kilo pasir, apa lah. Tapi kalau dia memang tak ikut spek, maka dia liable lah sepatutnya. Tapi saya tak tahu hukum macam mana. Dia ada unsur kesalahan kan, macam doktor. Takkan doktor tak salah je, betul tak? Benda yang patut cucuk sini, dia bagi masuk darah kan? Benda patut minum, dia masuk darah kan? Things like that. So dia liable lah. Okay. Ataupun tapi ada degree lah. Contohnya ada satu ubat ni, 1 dalam 1,000,000 orang akan kena rashes. Okay. Takkan awak nak saman saya sebab saya tak suruh awak tengok kalau rash come back to me. 1 in a million lah. Tapi ada ubat 1 in 100 will get rash. Okay, in that case saya liable kalau saya tak cakap awak. Ubat ni mungkin ada rash, awak nak ambil tak? 1 dalam 100 orang. Awak kena jawab lah, I don't want. Saya jaga muka punya orang, tak mau rash. Tak payah makan ubat. Faham kan? Degree tu mesti lain. Wealth, macam mana Allah jaga wealth manusia sama-sama kita? Kalau saya curi kereta awak, saya kena? Yes, bertangan. Benda ni bukan senang lah. Hilangkan tangan dari saya. This is very important for me kan. Tapi sebab nak jaga wealth, hukuman besar. Nombor 3, maruah. Dan ini last. Kita bincang ni, kemudian kita balik. Maruah. Benda ni orang sangat tak kisah. Maruah orang. Apa dia? Kita kurang tak maruah orang. Spesifik, generally kan. Betul tak? Dalam Facebook, satu hal. Lepas tu dalam WhatsApp, kita letak gambar orang, kita tambah serupan lah, tambah rantai lah, kan? Tambah t-shirt lain, lepas tu kita buka kepala lain, letak kat kepala lembu lah, kan? Whatever, we can do many things. Many things can be done. Betul tak? Kita tak kisah pasal maruah orang. This is very wrong. Sebab haram untuk saya buat macam tu atas awak. Faham tak? When you are a Muslim, perkara tu jadi macam satu kelebihan awak itu, haram untuk saya buat macam tu awak. Okay. Jangan nak buat, tak apa. Sekarang macam tu macam prank, just a joke. So everybody do it, just joke, prank lah. So nak jawab apa? Prank yang berdosa. Betul macam awak cakap, it's just a prank, main-main kan. Orang yang depicted, faham tak? Orang yang diletakkan muka dia tu, dia happy tak? Kalau awak prank dengan saya, gambar saya, kepala saya awak letak dekat badan kucing, saya pun gelak dengan awak. Okey lah, apalah kau ni kan, pandai kau buat betul kan? Tapi awak guna orang lain, faham tak? Brother Salim tak tahu pun saya dengan awak je, saya tu gelak-gelak. Berdosa tak? Berdosa. Tapi kan awak dengan saya main-main, tak apa. Faham tak saya? Isunya ialah ada orang ketiga yang tak tahu pun kita tengah buat. Maruah dia kita tengah main-mainkan. Itu baru muka dan sebagainya. Belum lagi tuduhan berzina, tuduhan membunuh. Ada kan? Tak ada bukti ni. Agak-agak sebab ada lebih kurang 100 orang cakap pasal tu. So aku pun nak jadi orang ke 101. Betul tak? Aku rasa dibunuh orang. Nampak?
You're not sure, you just. Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada dua pilihan pasal mulut. Apa dia? Falyaqul khairan au liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun diam. Okey. Dan memang betul sahabat Nabi pernah tanya Nabi, bila Nabi kata manusia akan masuk neraka kerana lidah, sahabat Nabi terkejut. Just because of that, sebab dia baca manusia kan jahat, pukul orang, bunuh orang kan. Manusia jahat macam-macam dekat Arab kan masa tu, jahiliah kan. Tanam anak hidup-hidup, tu all those are like big issues kan. So Nabi kata because of your tongue you will go to neraka. Dia tanya, kerana lidah aku masuk neraka? Manusia masuk neraka? Nabi cakap apa tau? Dalam bahasa Arab lah in expression kan macam budak ni kan, itulah sebabnya orang masuk neraka. Itulah. Mungkin tak sesuai ke? Nabi kata macam beratlah mak kau macam dalam bahasa Arab dia kata beratlah mak kau mengandungkan kau. Betul tak? Faham tak? An expression macam budak ni takkan itu tak tahu. Itulah sebabnya lah. Itulah kalau bahasa kita. Faham kan tak faham pun tak tahu. Maruah dijaga dengan cara apa? Dalam Islam ada hukum apa? Kita jaga maruah orang. Dia panggil qazaf. Kalau you tuduh satu orang ni berzina, tak boleh datangkan 4 saksi, awak kena pukul 10 kali. Yes, awak dapat diskaun 20% saja daripada hukum zina yang sebenar. Bayangkan, zina 100, tuduh zina 80. Dekat tu kan, dekat je. So, tapi kena faham bahawa lashes tu bukan macam dalam penjara Malaysia yang dia orang pukul sampai pecah. Bukan. Okay. Dan Allah dalam surah Hujurat disebut untuk jaga maruah orang kan, jangan mengumpat. Betul tak? Dia kata, adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu yang sudah mati? Fakarihtumu. Allah sendiri kata, kamu benci benda tu kan, kamu tak suka. You imagine, you are eating his flesh, dead tau. Makan daging dia dalam mati. Cuma tahu kot kan, makan daging ni. Siap orang buat lawak lagi, oh sedap lah daging kau ni jam gitu. Kawan-kawan saya lah, kononnya mengumpat saya, jam hari ni sedap lah daging kau, kita umpat. Sebab saya tak pergi minum dengan dia, sedap kita umpat kau dia. Saya buat lawak ni. So you must always imagine, I am eating this brother's flesh when he's dead. Allah sebut maitatan. Dalam riwayat lain maitan kan, maitan. Perkara itu. So insya-Allah kesimpulan kepada apa yang kita belajar hari ini ialah at-taqwa, bahawa daripada sinilah manusia akan jadi baik. Kalau tak baik sini, maka tak baiklah badan dan lidah dia. Sebab dalam satu hadis Nabi kata, ala inna fi jasadil mudghah, sesungguhnya dalam jasad, sesuatu jasad itu ada satu daging. Idza saluha jasadu kull. Apabila baik jasad itu, maka baiklah jasadu kullu. Apabila baik daging itu. Wa idza fasadal jasadu kull. Apabila dia buruk, maka buruklah jasad yang semuanya. You know why Nabi sebut perkara ni? Sebab ramai orang cakap at-taqwa hahuna. Jadi kalau saya cakap John, janganlah mengumpat Brother Lim. Tak apa Brother, taqwa is here, you know. Whatever I say, don't take account lah. Betul tak? Brother Rizam, jangan pukul anak kuat-kuat sangat. Tak apa Brother, at-taqwa hahuna. I will say what? This is the hadith. If that thing is good, your body will be good. What you say will be good. If that thing is bad, everything will be bad. Itulah dia jawapan kepada taqwa hahuna. Manusia dah cakap yang penting hati, tak apa, tak payah buat ni pun tak apa, tak solat pun tak apa, tak kan. So dia kena clear bahawa Nabi kata kalau ini baik, lain akan baik. So betul, the first step is baikkan. Bukan setiap pakai jubah dulu macam saya ni. Tapi hati kena baik tau. Apa kata jubah yang baik tak ada kaitan pun. Saya nak fikir sebab kalian sebenarnya. Katakan dulu saya macam rock sikit lah kan, kontrol nak berubah. Ngaruh. Okey, Allahu a'lam. Dulu rambut panjang. Panjang tu boleh. Okey, soalan. Fotografi. Betul tadi semua? Yes. Dangerous.
Okay, you said about dangerous. Anak-anak semua. Okay, ada soalan lain tak? Kita kumpul. Kalau satu dua, baru saya boleh bajet berapa soalan nak jawab. Orang putih yang kau ni tu. Actually terjawab tadi. Bila awak kata muka saya macam, siapa pelakon yang awak kenal? Orang putih. Saya zaman Tom Selleck lagi. Tom Cruise lah. Tom Cruise lah. Bila cakap saya muka Tom Cruise, saya tak marah. Kalau cakap saya macam Bangla, saya marah. Isn't it? Why? Padahal Bangladeshis 98% maybe Muslim. Okay? Bangla tu Sorokan. Itulah. Satu soalan tu. Satu je. Yang pasal bahaya. Bahaya kan? Fotografi yang realistik. Sebenarnya there's something called, perasan tak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa ada keburukan bila ada orang hasad pada awak? Allah suruh jauhkan hasad orang ni. Why? That means hasad has got effect on you. Understand? Hasad orang lain ada effect kat awak tau. Yep. There's a concept called ain lah, which is kena mata. And this is sama je dalam semua bangsa ada rupanya. Bangsa India memang ada, Cina pun ada, Melayu pun ada, kena mata kan. Rupanya is an Islamic concept. Tapi saya, it's a lecture on its own. Generally speaking, everybody boleh balik and check ain, A-I-N. Okay, kena mata. Secara umum, ain boleh membuatkan seseorang itu sakit. Okay. Jadi bagusnya ialah bila anak awak comel, awak simpan dalam rumah diam-diam. Tak payah nak sebar semua orang yang anak comel. Sebab ada orang yang hasad, dan melalui hasad itu syaitan akan dengan izin Allah bagi sakit pada anak ataupun kita dan sebagainya. Dan perkara ini pernah berlaku pada sahabat Nabi. Ada orang puji sahabat Nabi ni, orang baik, puji sahabat Nabi seorang ni sebab belakang dia macam cantik, dia putih macam tu, betul? Dia kata, oh smart tu lah bagi kan. Kemudian orang tu sakit. Kemudian Nabi suruh dia ambil wudu dan air itu dimandikan untuk orang yang sakit tu. Perkara ni memang sahih dalam Tapi dia sakit sebab dia orang hasad lah. Okey, tak semestinya hasad yang kita faham ni tau. Cukup dia kagum. Kagum tanpa relationship ataupun association dengan Allah. Sebab tu kita kata Masya Allah cantik anak kau. Faham tak? Dia kata Masya Allah dengan harapan terkawal lah. Dia bukan pujian yang semata-mata pujian. Oh, so kalau even pujian yang ikhlas pun boleh. Betul. Sebab tu sahabat Nabi kena dengan sahabat Nabi. Orang baik ni, bukan yang buruk. Yang buruk apa lagi? Ini nak katakan semua jenis lah. So orang Islam sebenarnya bukan orang yang suka show off lah. So Facebook memang sangat hampir tak sesuai untuk orang Islam lah. Hampir lah, kalau dengan cara penggunaan sekarang lah. Kecuali the sharing of knowledge and all those things. Kecuali editing. Wallahualam. Jadi itu satu soalan kot. So kalau kita nak puji something atau apa, say masya-Allah. Dan jangan suruh-suruh supaya orang puji. Faham tak? Tengok anak aku ni, panggil anak kan, adik baca ni, aku dah sampai ni, baca ABC sikit. Biasa kan? Tak payah, biar dia main lempu, biar dia tengok apa, faham tak? Tak payah tunjuk terror depan uncle. Macam tu, pandai budak anak ni kan anak aku slow sikit. Example lah. Example. So tak ada tau, suruh-suruh kat orang supaya dipuji. No, such. Kita kena happy dengan apa kita ada. Alhamdulillah. Okay, kata Allahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan kita ada kelas insya-Allah, tapi selepas itu kita nak bagi iklan sikit sekejap. Okay. Ini khusus IT yang terdekat. Boleh check dalam IDT punya Facebook ada. Please see. Please check Dan boleh daftar hari ini dengan Sister Zaliha. Saya tak ada form dekat registration. Okey, formnya dekat counter registration, which is the meja depan. Okey. Dan insya-Allah kita akan buat kelas hadis yang macam ni dalam bentuk intensif. Berapa bulan? 8 dan 9 lah, so weekend course lah. Februari. InsyaAllah Februari, yes. Februari 8 dan 9. Dengan harapan kita boleh cover usul ulumul hadis, ilmu hadis yang pasal dhaif dan sebagainya itu. InsyaAllah half a day. Kemudian sambung dengan hadis nombor 1 sampai InsyaAllah 15 lah. Saya rasa.
Okay, so it's an intensive thing lah, for 2 days lah, 7 jam. Siapa yang berminat boleh tengok IDT punya website dan juga boleh register hari ini. Wallahualam. Minggu depan ada kelas macam biasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.